Kini giliran UMNO berkata pimpinan PAS tidak jujur. Nampaknya apa yang diharapkan oleh pimpinan PAS daripada UMNO tidak kesampaian. Walaupun PAS menerusi Setiausaha Agongnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menegaskan UMNO rakan ta'awun PAS demi menambah undi bagi parti itu, ia tetap semakin sukar untuk menjadi realiti. Ini berikutan kenyataan Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan bahawa tuduhan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Pakatan Harapan tidak beriman dan tidak bermoral serta menerima pemberi rasuah dan penerima rasuah tidak wajar dan melampaui batas. PH bukan makhluk asing atau hantu. Mereka pun rakyat Malaysia yang dalam kalangannya ramai berniat baik dan berwibawa, seperti juga dalam semua parti politik, sama ada Muslim atau bukan Muslim, kata Syahril dalam kenyataannya Lapor Malaysia Kini. Menurut beliau, keadaan menjadi lebih sukar apabila Abdul Hadi mendakwa amalan rasuah di negara ini banyak berpunca daripada golongan bukan Muslim dan bukan Bumiputra. Percaturan politik itu suatu perkara, tetapi apabila ditambah dengan ideologi yang semakin jauh, sukar untuk mencari jalan, katanya. Tersangatlah berbezanya pendirian Syahril berbanding dengan beberapa pimpinan PAS yang terus menyambut kenyataan Abdul Hadi itu walaupun tanpa sekelumit bukti yang nyata. Budaya politik fitnah adalah sinonim dengan PH, terutamanya DAP, dakwa Pesuruhjaya PAS Negeri Melaka Zulkifli Ismail dalam satu kenyataan yang diterbitkan di Harakat Daily 15 September lalu. Malah beliau menambah lagi tomahan itu dengan mengaitkan kepada komunis dan penentang Islam. Ia adalah budaya politik kepada sebuah perjuangan yang bankrupt idea, menipu rakyat dalam janji-janji mereka, mesra komunis dan menjadi lidah kepada para penentang Islam, tegas Zulkifli yang memakai gelaran Tuan Guru di hadapan namanya. Tomahan Abdul Hadi turut dipanjangkan oleh Ketua Penerangan PAS Negeri Selangor Muhammad Fadli Ghani dalam kenyataan yang turut menuduh Pakatan Harapan sebagai perasuah dan tidak bermoral. PAS Selangor berpandangan bahawa PH bukan sahaja tidak boleh dipercayai rakyat Malaysia, bahkan ia juga tidak layak dijadikan rakan politik oleh mana-mana pemuafakatan politik yang ada di negara ini, katanya dalam kenyataan di Harakat Daily 17 September lalu. Dia berkata Pakatan Harapan memusuhi Islam, meruntuhkan sendi-sendi utama negara serta merosakkan integriti politik dan pentadbiran awam. Sikap liar pimpinan PH dalam membentuk kerjasama politik dan pembohongan mereka kepada rakyat ketika menjadi kerajaan adalah dosa yang sukar dimaafkan. Pembodohan yang cuba mereka lakukan kepada rakyat sebenarnya bukan satu bentuk pemulihan terhadap keadaan politik negara, tetapi ia adalah proses meruntuhkan negara yang cuba dilakukan secara terancang, tegasnya. Jom China amat hairan bagaimana lidah lebay-lebay PAS ini begitu mudah dan lancar sekali melontarkan tuduhan yang tidak berpaksikan kepada kebenaran. Sedangkan Kerajaan Pakatan Harapan dalam 22 bulan berkuasa bertungkus lumus berusaha memulihkan negara. Contohnya, menurut laporan Ketua Audit Negara, Kerajaan Pakatan Harapan berjaya memulihkan keuangan tabung haji menerusi penyata keuangan Lembaga Tabung Haji pada tahun berakhir 31 Disember 2019. Pada 23 September 2021, Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Majid menyatakan bahawa segala pengauditan yang dilakukan pada Lembaga Tabung Haji bagi tahun 2019 adalah berdasarkan Akta Audit 1957 dan International Standard of Supreme Audit Institution. Lembaga pengarah bertanggungjawab terhadap penyediaan penyata keuangan Lembaga Tabung Haji dan kumpulan yang memberi gambaran benar dan saksama selaras dengan Piawaian Pelaporan Keuangan Malaysia MFRS, Piawaian Pelaporan Keuangan Antarabangsa IFRS dan Akta Tabung Haji Akta 535, katanya. Ingat, laporan Ketua Audit Negara ini dikeluarkan pada tahun 2021 yang ketika itu kerajaan Tebuk Atap 2.0 yang turut dianggotai PAS sedang berkuasa. Adakah pemimpin PAS menuduh Ketua Audit Negara juga bersikap liar dan berbohong kepada rakyat? Nampaknya pemimpin UMNO pun tidak termakan dengan tomahan Abdul Hadi dan para walaun. Justru jika pimpinan PAS menyangka serangannya terhadap Pakatan Harapan dan bukan Islam sebagai nilai tambah kepada kerjasama dengan UMNO yang didambakannya, ia jauh meleset daripada yang diharapkan. Malah cadangan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang mahu berunding dengan Barisan Nasional dalam menentukan hala 27 kerusi Parlimen kritikal pada pilihan raya umum ke-15 ditolak mentah-mentah oleh UMNO. PAS berharap dapat menawan semula kerusi berkenaan yang kini dipegang oleh Pakatan Harapan, terutamanya Bentong dan juga Rau.
malang bagi PAS. Pimpinan UMNO di peringkat negeri senada dengan Syahril dan berkata tiada kerjasama terpilih UMNO dan PAS di mana-mana negeri pada masa ini bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Buat masa ini, kita tetap dengan keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT dan keutamaan UMNO kini bersiap siaga hadapi pilihan raya, kata Pengerusi UMNO Kelantan Datuk Ahmad Jazlan Yaakob. Demikian yang dilaporkan Berita Harian. Menurut media, Rabu lalu beberapa ketua UMNO bahagian mendesak MKT menutup pintu rundingan dengan PAS berhubung 27 kerusi parlimen berkenaan. Sementara itu, Setiausaha UMNO Terengganu Datuk Rozi Mamat berkata UMNO tidak mahu menangis untuk kali keempat disebabkan ketidakjujuran dalam hubungan dengan PAS. Seluruh ahli parti menangis kecewa selepas BN tumbang pada PRU lalu dan sekali lagi menangis kegembiraan apabila UMNO menjalin kerjasama dengan PAS melalui Muafakat Nasional MN. Seluruh ahli UMNO kemudian menangis kecewa apabila PAS menjalin kerjasama dengan Bersatu melalui Gabungan Perikatan Nasional PN dengan membelakangkan UMNO. Katanya seperti dipetik, Perdana Pengerusi BN dan UMNO Johor, Datuk Hasni Muhammad juga sama bahawa mereka akan bergerak solo pada PRU 15 tanpa bekerja dengan mana-mana parti lain di luar Barisan Nasional. Apapun, Jom Channel mengucapkan terima kasih kepada Abdul Hadi kerana berkongsi firman Allah berhubung perbicaraan di Padang Mahsyar dalam surah Yasin ayat 65 yang bermaksud, pada hari ini kami paterikan mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Rakyat yang kalian kucak-kacirkan kehidupan mereka dengan kos sara hidup yang tinggi, inflasi yang mencanak, kehilangan tersayang kerana COVID-19 atau bunuh diri akibat kebejatan kalian dalam tadbir urus negara akan menjadi saksi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.